Assalamualaikum. Video kali ini kami berkunjung ke rumah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang terletak di Jalan Dedap, Taman P. Ramlee, Kuala Lumpur. Banglo setingkat bernombor 22 di Taman P. Ramlee atau yang dulunya dikenali sebagai Taman Furlong ini merupakan rumah kediaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang terakhir sehingga berakhirnya hayat beliau. Pada tahun 1986, rumah ini telah diubah suai dan kini dijadikan sebagai Pustaka Peringatan P. Ramlee di bawah Arkib Negara Malaysia bagi memperingati sumbangan Allahyarham dalam bidang seni. Pustaka Peringatan P. Ramlee ini dibuka pada setiap hari Selasa hingga hari Ahad dari jam 10 pagi hingga 5 petang dan masuk adalah percuma. Di perkarangan rumah ini turut dipamerkan kereta terakhir yang dibeli dan digunakan oleh Allahyarham sebelum beliau kembali ke rahmatullah. Pustaka ini mempunyai sudut pameran barangan peribadi Allahyarham dan juga beberapa bahagian yang menceritakan kisah perjalanan hidup, kerjaya seni, kejayaan serta anugerah dan sumbangan beliau di dalam industri perfilman negara kita. Ini adalah replika rumah kelahiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang terletak di Lot 2180 Jalan P. Ramlee, Georgetown, Pulau Pinang. Rumah ini masih kekal sehingga sekarang dan turut dijadikan muzium yang mempamerkan artifak dan barang-barang peribadi Allahyarham semasa tinggal di rumah itu. Selagi ada hayat saya akan terus berjuang di lapangan seni demi kedaulatan bangsa dan nusa biarpun jasa-jasa saya tidak diakui. Demikianlah kata-kata beliau. Perjalanan hidup Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pada 22 Mac 1929, P. Ramlee atau Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih dilahirkan di 40A Counter Hall Road, Pulau Pinang. Beliau bersekolah di Sekolah Melayu Kampung Jawa, Sekolah Inggeris Perancis Light, Sekolah Tentera Laut Jepun dan Penang Free School. Pada tahun 1946, beliau mula meminati bidang muzik dan pernah memenangi tempat kedua dalam Peraduan Keroncong Melayu Utara dan turut menganggotai beberapa pancaragam di kampung beliau. Seterusnya, perjalanan hidup beliau dari Pulau Pinang ke Jalan Ampas. Pada tahun 1948, beliau berhijrah ke Singapura untuk menunjukkan bakatnya. Beliau telah menghadiri uji bakat yang diadakan di Studio Jalan Ampas dengan menyanyikan lagu pertama ciptaannya iaitu Azizah. Pada tahun 1950 adalah tahun perkahwinan pertama beliau bersama Junaidah binti Dain Haris dan dikurniakan dua cahaya mata. Namun mereka berpisah pada tahun 1953. Perkahwinan kedua bersama Nurizan binti Muhammad Nur pada tahun 1955 dan berpisah pada tahun 1961 tanpa cahaya mata. Pada tahun 1961, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah berkahwin dengan Salmah binti Ismail atau Saloma. Filem pertama arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Penarik Beca merupakan filem pertama arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang diterbitkan oleh Studio Malay Film Production Jalan Ampas pada tahun 1955. Filem ini telah berjaya merangkul beberapa anugerah seperti filem Melayu Terbaik, Pengarah Terbaik dan Lagu Terbaik. Dari Jalan Ampas ke Kuala Lumpur.
Pada tahun 1962, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah dianugerahkan pingat Ahli Mangkunegara yang telah disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ketiga, iaitu Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail. Pada tahun 1964, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk meneruskan kerjaya seninya di Studio Merdeka Hulu Kelang, Kuala Lumpur. Sepanjang kerjayanya, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah terlibat dalam 62 filem sepanjang kerjayanya sebagai pelakon serta beberapa filem lain dalam kapasiti yang lain. Filem terakhir beliau ialah Lakshmana Doremi yang merupakan filem terakhirnya bersama Studio Merdeka. Di samping itu juga, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah mengarang lebih 250 lagu dan menyanyikan hampir 30 lagu daripadanya. Lagu dan lirik terakhir Allahyarham Tan Sri P.Ramlee ialah Air Mata Kuala Lumpur yang dinyanyikan oleh isteri beliau iaitu Puan Sri Solomah selepas kematiannya. Antara koleksi anugerah yang telah dicapai adalah beliau memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Asia keempat di Tokyo, Jepun menerusi filem Anakku Sazali pada tahun 1956. Antara lain adalah anugerah filem komedi terbaik di atas kejayaan siri filem Bujang Lapuk yang turut dibintangi oleh Aziz Sata dan S. Samsudin. Seterusnya, pada tahun 1962, filem arahan dan skrip beliau iaitu filem Ibu Mertuaku memenangi anugerah bagi kategori pelakon paling serba boleh yang diperkenalkan khas di Festival Filem Asia ke-10 yang berlangsung di Tokyo, Jepun. Pada 13 Ogos 2005, Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Seni Persembahan oleh Universiti Malaya sebagai penghargaan kejayaan-kejayaannya yang cemerlang yang telah dicapai oleh Allahyarham. Perginya Seniman Agung Negara. Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah menghembuskan nafasnya yang terakhir secara mengejut kerana serangan jantung pada Selasa 29 Mei 1973 pada ketika usia 44 tahun. Jenazah Allahyarham Tan Sri P.Ramlee telah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Berakhirlah hayat Seniman Agung Negara. Masa terus beredar, mungkin antara kita berada di era yang berbeza di zaman kejayaan seni beliau. Ada yang sezaman dengan karya beliau yang sedang memuncak, ada yang sezaman dikala beliau dipinggirkan dan karya beliau yang hilang dari peredarannya. Yang pasti, ramai di kalangan kita membesar dengan filem-filem dan lagu-lagu Allahyarham yang masih segar karya dan seninya seusia dengan perjalanan hidup kita. Akan tetapi, untuk generasi sekarang dan akan datang, adakah filem dan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee ini akan kekal dikenang seperti yang kita rasakan sekarang? Sekian saja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.